Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ini adalah example untuk square wave inverter. Okay. So, kalau menggunakan square wave inverter ni, keluaran Vout dia bolehlah dilukis seperti this waveform. Dia adalah menggunakan square wave. Dia punya magnitude dia adalah nilai dia adalah sama dengan nilai VDC kita, iaitu 100 volt, dan ini negatif 100 volt, dan dia mempunyai frekuensi time period which is sama dengan frekuensi switching. Okay, 60 okay. So adalah maknanya keluaran biar kita lah dengan menggunakan square wave inverter. Okay. Dan dengan menggunakan square wave inverter, kita akan menjawab soalan pertama, iaitu amplitude untuk fundamental voltage. Iaitu kalau fundamental voltage ni maksudnya adalah nilai V1 lah. Okay, so nilai V1 kita tahu bahawa untuk persamaan general voltan untuk square wave ni kita boleh kira menggunakan persamaan ini, VDC bagi N pi. So untuk V1 maknanya N sama dengan 1 lah. So 4 VDC bahagi pi, so kita akan dapat nilai okay, so nilai kita 4 VDC bolehlah mendapat kali 100 bagi pi. So kita akan dapat 400 pi lah, 400 over pi. 127.3. So ini adalah 127.3 So ni saya nak maklumkan bahawa ni adalah nilai puncak Nilai puncak bukan nilai RMS nilai puncak. So ni 123 volt lah. Ini kita nombor 1. Okey. So kemudian soalan yang kedua adalah berkenaan the amplitude of the load for the first harmonics. Amplitude of the load for the first harmonics. Okay. So kalau saya plotkan voltage, okay, versus n number of harmonics, ini frekuensi. Okay. So saya akan dapat satu iaitu V1. Kemudian saya akan paling hampir adalah V yang ketiga, harmonik yang ketiga, harmonik yang kelima, harmonik nombor 7, harmonik ke-9 dan harmonik ke-11 lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, so V1 ni kita consider sebagai bukan harmonik lah, ini yang fundamental yang kita nak. So yang ni kita panggil harmonik ya, 1, 2, 3, 4, 5. So maknanya kalau harmonik ni maknanya kita ambil harmonik yang 5 paling hampir, iaitu start dengan 3, 5, 7, 9 dan juga 11. Okey. So ini adalah nombor harmonik 1, harmonik nombor 3, 5, 7, 9 dan juga 11. Okey, frekuensi dia adalah sama dengan frekuensi switching lah. Okey, dan harmonik ketiga ni 3 kali switching frekuensi, yang ni 5 kali switching frekuensi, ini 7 kali frekuensi switching, ini 9 kali, yang ni 11 kali. Makin lajulah frekuensi dia, tapi dia punya magnitude semakin berkurangan. Itu adalah untuk voltage. Begitu juga untuk current punya spektrum. So current punya spektrum pun sama, iaitu I versus N adalah frekuensi pun samalah, maknanya kita akan ada I1 dan I3, I5, I7 dan I9 dan juga I yang ke-11.
Okay, so maknanya harmonik kita ambil 3, 5, 7, 9, 11 Ada 5 harmonics. So soalan dia adalah the amplitude of the load current for the first 5 harmonics. Okay, so maknanya kita kena dapatkan I3, I5, I7, I9 dan juga I11. Okay, so yang pertama adalah I3 lah. So I3 sebenarnya kita dapat daripada B3 bahagikan dengan impedance yang berada pada frekuensi yang ketiga tadi. Okay, so kalau I3 ni maknanya frekuensi dia adalah 3 kali frekuensi switching lah. So maknanya 3 kali 60 which is 180 Hz Okay. So dia macam ni. So B3 ni adalah, kita tahu bahawa B3 ni adalah B1 bagi 3. Okay, so maknanya B1 kita dapat tadi 127.3. Kita bagikan 3, so kita akan dapat nilai B3 lah. Okay, so kita akan dapat nilai kita adalah 42.4 volt. Okay, ini adalah V3 kita. Manakala untuk Z3 macam mana pula? So Z3 adalah sebenarnya adalah R load plus JX load lah sebenarnya Okay, JX load dan kita punya R load adalah plus J dan kita punya X adalah induktor which is you boleh kira pakai omega L. Okay, so kalau kita letak nilai R ni adalah 10 ohm plus J. Okay, kat sini 2 omega ni kita tahu bahawa omega ni adalah 2 pi f dan frekuensi untuk yang Z3 ni maknanya frekuensi yang you kena letak ni adalah frekuensi harmonik nombor 3 iaitu F3 iaitu 180 Hz. Itu beza dia So maksudnya dia punya ni adalah 2 pi kalikan dengan 180 Hz kalikan dengan induktor value 25 mAh. So you akan dapat sini 10 tambah J. So kira pakai kalkulator lah. 2 kali dengan 2 kali pi. Okay, kali 180 kali 25 negatif 3. Sorry. 2 kali pi kali 180. Okay. Kalikan dengan 25. Okay, so saya akan dapat sini 28.27. Okay, so ni rectangular form dan selalunya untuk memudahkan penyeraan kita convert lah kepada polar form. So kalau polar form pakai kalkulator 10 tambah 28.27 I and then so you kena convert kepada so you akan dapat di sini lebih kurang 30 angle 70.5 Okay, ni dapatlah 70.5. So kita punya I3 kita akan dapat 42.4 volt bahagikan dengan kita ambil magnitude saja kita ambil magnitude saja. Ini pun kita ambil magnitude saja. Okay, so 30 ohm, so kita akan dapatlah kita punya nilai kita adalah 42.4 bagi 30, kita akan dapat 1.41. Okay, itu baru yang pertama baru harmonik yang pertama. So kita nak continue pula untuk harmonik yang kedua iaitu I5. So kita kita tulislah. So kita lupa ni. Okay, just dekat sini lah. I3 sama dengan 1.41. Okay. So agak leceh sedikit kerana untuk I ni yang berubah ni adalah dia punya impedance. Kerana impedance dia berubah dengan frekuensi
Itu yang agak-agak leceh sedikit lah. So kita buat I5 pula. I5 pun sama adalah B5 bagikan dengan Z5. So B5 ni tak ada masalah. B5 ni sebenarnya B1 bagi 5 saja. Bagikan dengan Z5. So B1 bagi 5 adalah 127.3 bagikan dengan 5. You akan dapatlah nilai dia. So 25.46. Manakala untuk Z5, Z5 ni yang leceh lah kerana kita kena dapatkan R tambah J XL Okay. So 10 tambah J 2 pi kalikan dengan F5 So F5 ada 5 kali frekuensi switching tadi lah, 5 kali 60 so 300 Hz. So kena 300 Hz dan kalikan dengan 25 mili Henry. So kita akan dapat 10 tambah J. So ni 2 kali pi kali 300 kalikan dengan 25. So 47 So 47 ohm. Dan kalau you convert pada polar form, so you akan dapat 10 tambah 47 I. So conversion kepada polar, so you akan dapat lebih kurang 48 angle 78 Tapi kita hanya ambil magnitude saja. So maksudnya you punya I5 ni adalah magnitude saja, iaitu V5 bagikan dengan magnitude of the impedance Z5 which is 25.46 volt bagikan dengan 48 ohm. So you akan dapatlah 25 bagi 48 0.52 Okay, 0. So kena tulislah kat sini. I5 0.52 ampere. Okey, dan seterusnya lah. Untuk saya buat yang terakhir lah untuk just for your punya contoh example. So kita buat yang 7 pula. Sampai 5 je. Sampai 5 cukup kot Okey, kemudian kita pergi kepada total power absorbed by the load ni. Okey. Tak apa, saya buatkan tapi saya tak rekod lah. Saya buatkan sampai I7. Okey, sampai I11 Okey, so saya dah complete calculation. So ini adalah peak value untuk fundamental component dan harmonic, 5 harmonic yang pertama lah. So I3, I5, I7, I9 dan I11. Dan untuk calculation soalan yang ketiga ni, the total power absorbed by the load ni, kita memerlukan RMS value. So kita perlu buat conversion lah daripada peak value yang kita dah dapat ni kepada RMS. So nak dapatkan IRMS ni very simple. So kita I peak kita dapat bahagikan dengan 7.2 lah. So kita akan dapatlah nilai-nilai RMS value. Okay. So sekarang kita pergi kepada total power absorbed by the load. Okay, so saya nak highlight load kita ni ada dua komponen iaitu R dan juga XL. So kalau dia kata the total power tu merujuk kepada P which is active power. Dan untuk for your information, untuk recall, so sebenarnya active power ni hanya absorbed by resistor saja. So kalau you menggunakan power ni is actually I out kalikan dengan V out. Okay, so ini you punya I out kalikan dengan this is your V out. Okay, so totally wrong lah this one. Okay, tak boleh pakai yang ni. Yang ni pun V out is equal to V out kuasa 2 bagi R pun tak boleh pakai kerana V out ni sebenarnya merujuk kepada curse voltage drop
untuk R dan juga SL. Tapi sebenarnya yang kita nak adalah ini sahaja. Okay, so equation power yang betul yang boleh kita pakai adalah equation ni lah. P out is equal to I out kuasa 2 kalikan dengan R. Okay, itu saja. Dan I out ni mestilah, so since is AC, mestilah I out RMS. Okay, so sekarang ni bagaimana nak kira I out RMS ni? Okay, kita menggunakan persamaan inilah, I out RMS. Okay, sama juga dengan punca kuasa. You kena sum up all the current. So bermula daripada N sama dengan 1, 3, 5, 7 dan sampai 11 lah. Okay, so maknanya IN RMS kuasa 2. Okay, so kita boleh buat calculation sekarang. Okay, so I out RMS. So sekarang kita dapatkanlah. So I out RMS kuasa 2. So sebenarnya adalah summation of all the IN RMS lah. Kuasa 2 kan. So kita sebenarnya dah pakai. So kita bolehlah 6.55 kuasa 2 tambah 0.99 kuasa 2 tambah 0.36 kuasa 2 tambah 0.19 kuasa 2. Agak leceh sebenarnya. Okay. So kita boleh pakai kalkulator lah, mudah kalkulator. Okay, so saya telah dapat jawapan iaitu RMS kuasa 2 bersamaan juga dengan 44.06. So kita boleh gunalah persamaan kuasa kita, I out RMS kuasa 2 kalikan dengan R, kita akan dapat 44.06 kalikan dengan R root kita iaitu 10 ohm. So maknanya kita ini adalah 440 watt. Okey. So maknanya V out adalah 440 watt. Okey, so kita dah jawab soalan yang ketiga. So sekarang ini adalah untuk soalan yang keempat. So, untuk soalan yang keempat, okay, so soalan yang keempat ni kita gunakan dengan THD current lah. So THD current adalah persamaan dia adalah punca kuasa 2 semua ni kecuali I1 so maknanya I3 RMS kuasa 2 tambah I5 RMS kuasa 2 tambah I7 RMS kuasa 2 tambah I9 RMS kuasa 2 tambah I11 RMS kuasa 2 bahagikan dengan I1 RMS. So sebenarnya kalau ikutkan di atas ni kita dapat kita dapat lebih kurang 1.15 atas ni. Jumlah dia semua adalah 1.15 kalau tak silap saya. 1.15 so kena bagikan dengan RMS value untuk I1 which is 6.55 so kita akan dapat THD current kita kurang 0.16 atau
16%. So agak tinggilah 16% ni kerana untuk standard IEEE untuk kandungan THD current mesti lebih kurang dalam 5%. Okay. Itu adalah untuk THD current. So kita tulis kat sini lah, tak perlu lupa. So 16%. So sekarang kita nak gunakan pula untuk THD voltage pula. Okay, so THD voltage yang ni saya dah kirakan sebenarnya. Okay, V7 sampai V11. Okay. Oh, cuma ini. Okay, yang ini adalah peak value, yang ini adalah RMS. So nak dapatkan THD voltage sama juga iaitu punca kuasa, so summation of all the harmonics so maknanya V3 RMS kuasa 2 tambah V5 RMS kuasa 2 tambah V7 RMS kuasa 2 tambah V9 tambah V11 kuasa 2. Okay. Over V1 RMS. Okay. So ni semua kalau kita buat, okay, so kita akan dapat lebih kurang. Okay, so kita akan dapat 90 kuasa 2 tambah 3. Okay, so 90 tak termasuk. So kita ni mula dengan V3. 30 tambah 18 kuasa 2 tambah 12.85 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tambah 8.18 kuasa 2. Okey, dan punca kuasakan. So sebenarnya kita dapat ini lebih kurang dalam 1556. So kita punca. Okey, bagikan dengan B1 RMS. So sebenarnya kita akan dapat 39.4 45 bagikan dengan B1 RMS adalah 90. So sebenarnya kita akan dapat 90 lah, maaf sini, iaitu 0.44 ataupun 44.4% THD of the voltage. Okay, so maknanya THD current 18, manakala THD voltage adalah 44.4. So agak tinggi lah. Agak tinggi 44.4%. Yang standard adalah 5% saja. Okey, kemudian nak plot tadi. Okey, soalan terakhir ni adalah plot lah. So plot of all the voltage tu. So soalan ni agak senang sikit lah. Very simple, but yang penting adalah you kena tahu value dia dan juga value of all the frequency. So maknanya ni voltage, number frequency, dan you kena plot juga frequency value lah. Jangan lupa. So ini adalah V1, nilai dia kita letak iaitu 127.3. Yang ni you boleh letak V3 42.4. Kemudian kita ada V5 25.46, V7 iaitu 18.18, V9 iaitu 14.14 dan V11 iaitu 11.57. Frekuensi ni jangan lupa lah. So ini 60 Hz, yang ini 3 kali iaitu 180 Hz. Yang ini 5 kali 60 300 Hz. Yang ini 7 kali 60 420 Hz. Yang ini 9 kali 60 540. Dan yang sebelah sini adalah 660 Hz. So ini jangan lupa kalau lupa memang kita akan tolak markah lah. So this is actually the full example of the square wave inverter.